Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ya dapat kita meneruskan lagi pembelajaran kita dalam Madah Usuluddin ini dan sangat-sangat kita bersyukur alhamdulillah kita dapat akhirnya pada inilah sesi perakhirannya ya. Kita dapat menamatkan silibus dalam Madah Usuluddin ini. Kita telah sampai kepada tajuk yang terakhir dalam bab yang terakhir, iaitu dalam bab hadis tajuk yang ke-10. Ini yang tajuk yang terakhir yang kita akan bahaskan ya. Habis dah lah. Kita dah cerita satu kitab, satu buku teks itu kita habis dah semua tajuk. Dalam bab akidah tu ada 6 tajuk, settle habis. Dalam bab tafsir pun 10 tajuk, habis dah. Dan ini dalam bab hadis pun ada 10 tajuk. Inilah tajuk yang terakhir kita akan bahaskan. Selepas ini habis dah lah kita tajuk-tajuk dalam madah kita Usuluddin ini ya. InsyaAllah pada tajuk yang terakhir ini dalam bab hadis ini kita akan ceritakan tentang tajuk dia Fadlul Mutahabbina fil Islam ya. Fadlu, kelebihan, Al-Mutahabbina, orang yang saling berkasih sayang. Mutahabbin ni orang yang saling berkasih sayang fil Islam ya, dalam Islam. Ada kelebihan kalau kita ni saling sayang menyayang. Kan? Sayang menyayang, kasih mengasihi antara satu sama lain, dia ada kelebihan dia dalam Islam ini ya. Dalam buku teks kita boleh tengok, boleh rujuk Sofah muka surat 174 hingga muka surat 179 ya. Tajuk yang kita nak bicarakan ini berdasarkan sebuah hadis ya, yang diambil daripada hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadisnya pendek saja tapi membawa 1001 makna ya. Kita baca hadis dia. An Anasi ibn Malik radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. Apa maksud daripada hadis ni? An Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang daripada kamu, hatta hinggalah yuhibba li akhihi, dia mencintai, orang itu dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Tak beriman seseorang itu kalau dia tidak mencintai untuk saudara dia apa yang dia cinta untuk diri dia sendiri. Apa tu? Tak apa nak faham kan? InsyaAllah kita akan terang lebih lanjut. Kita tengok kepada ma'anil kalimat. Maksud daripada beberapa kalimah dalam sebuah hadis tu disebut la yu'minu ahadukum. Maksud dia apa? La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang daripada kamu. Maksud dia apa? Iaitu nafyu kamalil iman ya, menafikan kesempurnaan iman. Bukanlah kita kata tidak beriman seseorang itu jika dia tidak mencintai saudaranya seperti apa yang dicintai. Sampai gitu. Kalau dia tak sayang kat saudara dia, maka dia tak beriman. Tidak. Maksud dia situ menafikan kamulul iman. Maksudnya kita terjemah situ la yu'minu ahadukum, maksud tidak sempurna iman. Iman tu masih ada tapi tak sempurna. Nak sempurna kena buat yang tadi, yang diceritakan dalam hadis ini. Okay? Yang kedua disebutnya li akhihi, untuk saudaranya. Siapa saudaranya? Saudara sepupu sepapat kan? Bukan setakat sepupu sepapat je saudara ni. Maksud dia apa? Muslimun wa muslimatun, iaitu orang muslim, sama ada laki ataupun perempuan. Laki muslim, perempuan muslimah. Semua itu masuk kategori saudara kita, saudara se-Islam. Muslimun wa muslimatun. Okey, yang ketiga, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dikasihi, apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Untuk diri kita ni, apa yang kita sukai. Maksud dia, apa yang kita suka pada diri kita, minal khair, iaitu daripada kebaikan. Pastilah kita untuk diri kita, apa yang kita suka untuk diri kita.
kebaikan lah. Takkan kita suka untuk diri kita keburukan kan. Minal khair. Apa maksud khairu? Wal khairu kalimatun jami'atun. Wal khairu, dan kebaikan itu maksudnya apa? Kalimatun jami'atun, suatu kalimah jami'ah yang menyeluruh. Dia kalimah khair ini, sebut kebaikan ni satu kalimah, satu perkataan yang menyeluruh. Ta'ummu, yang meliputi, yang merangkumi at-ta'at, ketaatan. Ketaatan ni adalah kebaikan juga. Wal mubahat ad-dunyawiyah, dan benda-benda yang harus ad-dunyawiyah, ke dalam dunia ini. Wal ukhrawiyah, dan juga yang ukhrawi, yang akhirat, benda yang boleh sama ada di dunia ataupun di akhirat. Itu semua termasuk pada khair, pada kebaikan. Yang mana kita nak, yang kita suka pada diri kita. Mestilah kita suka diri kita ni taat. Mestilah kita suka benda-benda yang baik di dunia ini dan di akhirat itu kan. Jadi itu dia, ma yuhibbul nasih, apa yang dicintai, disukai pada dirinya. Okey. Kemudian kita tengok kepada syarhul hadis ijmalan. Syarah kepada hadis ini apa dia? Yunabbi'u Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yunabbi'u, telah memberitahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ini Nabi bagi tahu apa dia? An khullatil mu'minin, tentang sifat orang mukmin al-kamil, yang sempurna. Nabi bagi tahu kita tentang apa ciri orang mukmin yang sempurna ni. Allazi raba, yang mana meningkat al-iman fi qalbihi, yang meningkat iman dia pada hati dia. Orang mukmin yang sempurna, yang meningkat keimanan dia pada hati dia itu. Apa dia, bagaimana orang beriman yang sempurna ni macam mana? Fa'aujada, dia menciptakan. Orang yang iman dia sempurna, yang iman dia meningkat di hati dia tu, fa'aujada, dia menciptakan al-ulfah, keakraban. Sesama Muslim tu dia cipta keakraban. Bila dia cipta keakraban tu, kerapatan tu, maka meningkat iman dia. Wa gharsul mawaddah, dan juga menanam mawaddah, menanam kasih sayang li ikhwanihi al-muslimin, kepada saudara-saudara seislamnya. Itulah orang mukmin yang sempurna, yang meningkat iman dia. Dia mencipta, dia mendatangkan keakraban dengan saudara dia, dia menanam kasih sayang dengan saudara dia. Ya, qala Allah Ta'ala, firman Allah, sesuai dengan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu, orang yang beriman ini bersaudara. Jadi kalau kita bersaudara satu sama lain, orang beriman ni, maka mestilah kita nak meningkatkan keakraban, mendatangkan kasih sayang. Wa kaza minal iman, dan begitu juga daripada iman ini, bukan setakat kita mendatangkan kasih sayang saja, meningkatkan keakraban saja. Dengan iman ni juga ayyabghudha li akhihi, kita membenci untuk saudara kita ini, kita benci dekat saudara kita ini, ma yabghudha li nafsih, apa yang kita benci untuk diri kita sendiri. Apa yang kita benci dekat diri kita, kita juga benci kalau benda tu ada dekat saudara kita. Itu juga menunjukkan kesempurnaan iman. Bukan kita suka dekat diri kita, kemudian kita suka dekat orang saudara kita. Tak, apa yang kita benci pun, kita benci dekat kat saudara kita itu. Barulah sempurna iman kita ini. Okey. Kita lihat kepada sababul wurudul hadis, sebab diturun, sebab keluarnya hadis ini, apa dia, macam mana boleh timbulnya hadis ini. Ada satu kisah, ada satu cerita, an Abil Walid Al-Qurashi, daripada Abil Walid Al-Qurashi. Dia yang menceritakan cerita ini, annahu kana inda Bilal bin Abi Burdah, yang mana Abul Walid Al-Qurashi ini dia bersama, ada bersama dengan Bilal bin Abi Burdah. Ada Bilal, bukan Bilal bin Rabah, Bilal bin Abi Burdah. Dia Abu Walid ni ada bersama dengan Bilal bin Abi Burdah satu hari. Faja'a rajulun, maka ada datang seorang lelaki. Ada seorang lelaki ni, dia datang kepada Bilal ini, yashku lahu, mengadu kepadanya, mengadu kepada Bilal ini, an ahli tafi, tentang seorang penduduk Tif ini. Tif ni satu tempat dekat negeri Iraq. Ada satu kawasan dekat negeri Iraq. Sekarang ni kita panggil dia, nama tempat tu Karbala kan. Dekat Iraq tempat tu. Ada seorang dekat penduduk ahli Tif ini, allazina la yu'adduna zakatahum, yang mana mereka ini tidak menunaikan zakat. Puak-puak ni, puak-puak ahli Tif ni, dia tak bayar zakat. So datang seorang lelaki ngadulah dekat Bilal ni. Bilal ni mungkin dia pemimpin lah kot kan. Dia mengadu kat Bilal ni. Dia mengadu. So fasa'alahu Bilal, maka Bilal
meminta daripada orang yang mengadu ni an nasabihi, tentang keturunan orang yang tak bayar zakat ni. Siapa yang tak bayar zakat tu? Bilal tanya kat dia. Dan dia jawab wahwa min Abdul Qais. Dia ni yang tak bayar zakat ni dari kaum daripada Bani Puak Abdul Qais. Ada satu puak, satu bani. Macam kita lah baginda Nabi kan, ada Bani Quraisy, ada apa Bani Hashim, macam itulah. Ini dia lelaki yang tak bayar zakat ahli tif ni, dia daripada Bani Abdul Qais. So dah tahu dah, dia budak daripada Bani Abdul Qais. Wa kataba, maka kataba telah menulis, Bilal menulis li sahibihi, menulis surat li sahibi syurtati, kepada ketua pegawai polisnya. Dia ada ketua pegawai polis dia tu, dia tulis surat kepada ketua pegawai polis itu, yas'alu anhu, bertanyakan kepadanya, kepada ketua pegawai polis itu tadi, hal zalika rajul, tentang keadaan siapa lelaki ni, tentang hal lelaki tersebut. Tulis surat bagi dekat ketua pegawai polis itu, fa akhbarahu sahibu syurtatihi, maka dikabarkan, dibagi tahulah oleh ketua pegawai polis itu tentang lelaki yang tak bayar zakat ni siapa, bi annahu ya'malu fi hisbatihi, dia ni bekerja di sektor, di bahagian hisbah. Macam orang kerja ni banyak sektor kan, ada sektor ekonomi, ada bahagian itu, bahagian ini. Ini bahagian pentadbiran, ini bahagian pengkaranian, ini bahagian kewangan. So dalam lelaki ini tadi, yang tak bayar zakat ni tadi, dia kerja dekat bahagian hisbah. Hisbah ni dia bahagian pengurusan lah, lebih kurang gitulah bahagian hisbah ni kan. Baru je tulis surat dekat ketua pegawai polis tu, nak tanya dia tentang kenapa dia ni tak bayar zakat. Baru nak tanya siapa ni, pergi carilah siapa yang tak bayar zakat ni. Terus polis tu bagi tahu, dia ni kerja dekat sini, kerja kat sini. Maka fa'ajaba Bilalun, maka kagum, terujalah Bilal, sya'nahu, keadaannya, keadaan ketua pegawai polis itu, allazi yahtamu bi umuril ghairi, yang mana yahtamu, dia ni pegawai polis ni mengambil berat bi umuril ghairi, tentang orang lain. Maksudnya dia peka dengan orang lain. Sebut je. Macam kita kalau ada orang tu dia jenis peka perhatian orang lain. Sebut je siapa nama. Tu kenal orang ni. Dia duduk sini, duduk sini, duduk sini. Dia ni kerja ni, kerja ni. Dia boleh tahu. Itu orang yang prihatin, ambil berat dengan orang lain. Bukan duduk seorang-seorang macam kata pun terpurung je. Tanya siapa tu? Tak tahu, tak tahu. Tak. Jadi fadzakara al-hadis, maka disebutkanlah tentang hadis tersebut. Hadis la yu'minu ahadukum ini nak menunjukkan cerita tentang sahibu syurtah ni, ketua pegawai polis ni sangat peka. Sebut je siapa dia kenal. Sebut je siapa lelaki tak bayar zakat tu. Orang ni. Oh, dia kerja kat hisbah ni. Nak tunjukkan la yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia menyukai apa yang disuka pada diri dia. Maksudnya kita ni prihatin dengan orang lain. Bukan kita suka pentingkan diri kita semata-mata. Itu kita dapat pengajaran daripada hadis ini kan. Seterusnya kita lihat kepada mafhum mahabbah fil Islam. Maksud makna cinta, mahabbah dalam Islam tu apa dia? Disebut kasih sayang. Kasih sayang ni dia berkenaan dengan perasaan, dengan jiwa kita, rasa cinta dalam jiwa kita, rasa terbangkit. Lagi tinggi cinta, lagi tinggi kebangkitan kecintaan itu. Dia menarik hati kita kepada seseorang itu. Kalau kita ada kekasih, kita tertarik pada kekasih kita itu. So dalam tentang cinta, mahabbah ni dia ada tahap-tahap dia, ada peringkat-peringkat dia. Tahap yang tertinggi falhubbul a'la, ya, cinta yang paling tinggi. Hubbul a'la, cinta yang tertinggi apa dia? Hubbullah wa rasuluhu wal jihadu fi sabilillah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu cinta yang tertinggi. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, wal jihadu fisabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah itu adalah cinta yang tertinggi. Jadi kita kena ada benda tu, cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta untuk kita berjihad pada jalan Allah. Jihad ni macam-macam jalan lah, boleh kita pilih kan. Yang kedua, wal hubbu al awsat, cinta yang pertengahan, yang sedang-sedang, yang pertengahan. Itu macam mana pula? Hubbul abai, dia cinta kepada ibu bapa dia. Wal abnai, dan anak-anak dia. Wal ikhwani, dan saudara-saudara dia. Wal azwaji, dan pasangan dia, sama ada isteri ataupun suami. Wal ashirati, dan kaum kerabat dia. Itu cinta tahap pertengahan dia. Dia cerita keluarga dia, cinta ibu bapa dia, cinta anak dia, cinta saudara, pasangan, suami, isteri, kaum kerabat dia saja. Itu
cinta yang pertengahan. Dan yang ketiga wal hubbul adna, cinta yang paling rendah, cinta paling bawah sekali. Cinta macam mana? Isaru hubbul ahli, mengutamakan cinta ahli, saudara mara, cinta kepada ahli keluarga dia, wal ashirati, dan cinta kepada kaum kerabat dia, wal amwali, dan harta-hartanya, wal maskan, dan tempat tinggalnya, ala hubbillah, atas berbanding cinta Allah, wal rasul, dan jihad, dan rasul, wal jihad fi sabilillah, dan berjihad pada jalan Allah. Ini cinta paling bawah. Dia mengutamakan cinta, dia cinta pada Allah, cinta pada Rasul, tapi dia mengutamakan cinta keluarga dia dahulu, cinta kepada harta, cinta kepada tempat-tempat yang lain, baru dia cinta Allah. Ini cinta paling bawah sekali lah. Yang kita nak cinta Allah dan cinta Rasul, itu yang pertama, yang paling atas. Lepas tu barulah ahli keluarga, ibu bapa, anak sebagainya. Jadi yang kita nak adalah hubbul a'la, cinta yang tertinggi, cinta Allah, cinta Rasul, cinta akan jihad pada jalan Allah, kemudian baru cinta dengan yang lain-lain, makhluk-makhluk yang lain, ibu, bapa, anak dan sebagainya. Jangan kita ambil hubbul adna, cinta paling bawah, mengutamakan manusia yang lain berbanding dengan Allah dan Rasul. Okey. Kita lihat pula kepada daur mahabbati fi wahdatil ummah. Daur, peranan, mahabbah, peranan kasih sayang ini fi wahdatil ummah, dalam kesatuan ummah. Kita hidup ni bermasyarakat, bukan hidup seorang-seorang. Bila cinta tersebut tentang mahabbah, kasih sayang, kita mesti sayang kepada yang lain, bukan sayang pada diri kita semata-mata kan. Jadi mahabbah, kasih sayang ni dia ada peranan dia untuk menyatukan ummah ni. Dia ada peranan. Laqad hassal Islam, maka telah menggalakkan Islam. Islam telah menggalakkan kepada umat dia, kepada manusia ini, ala akhlaqil hamidah, supaya berakhlak dengan akhlak yang hamidah, akhlak yang terpuji. Islam menggalakkan kita supaya berakhlak dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Sebab apa? Sebab li'annaha, dengan akhlak yang terpuji ini, tuaddi ila tarahum wa ta'atuf, tuaddi, boleh membawa kepada tarahum, kasih sayang, wa ta'atuf, dan juga rasa simpati. Sebab tu Islam menggalakkan kita supaya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebab dengan akhlak yang mulia ni boleh membawa kita pada kasih sayang dan juga rasa simpati kan. Itu pada sudut diri kita. Jika kita berakhlak mulia, maka timbul kasih sayang, timbul simpati kita. Itu pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah dari sudut kemasyarakatan. Kita sebut tadi wahdatul ummah kan, kesatuan ummah. Jadi dengan berakhlak mulia ni juga boleh datangkan kebaikan dari sudut kemasyarakatan. Dia buat apa? Dia jadi yang kedua itu, yatrahu unwanal mahabbah. Dia boleh menaikkan, yatrahu, dia boleh menaikkan, meningkatkan unwan, lambang, lambang ataupun simbol mahabbah, simbol kasih sayang itu, likulli ashkhasil mujtama', bagi setiap individu dalam masyarakat itu kan. Bila kita ni buat akhlak yang baik, dia boleh mendatangkan ini simbolik kepada kasih sayang pada setiap individu dalam masyarakat kita, supaya dia terhasil keamanan. Bila orang berakhlak baik semua ni, dia boleh mendatangkan keamanan dan kebahagiaan. Betul tak? Kalau orang akhlak buruk, mencuri, merompak, cakap tak elok, kutuk mengutuk, boleh datang keamanan ke? Tak boleh. Jadi situ pentingnya akhlak yang mulia. Bila kita akhlak mulia, sopan santun, tak mencuri, cakap lemah lembut, datang keamanan, datang kebahagiaan dalam masyarakat itu. Dia masyarakat tak porak-poranda. Okey. Tengok tepi ni pula ada al-asbab allati tuaddi ilal mahabbah, sebab-sebab perkara-perkara yang boleh membawa kepada kasih sayang. Banyaklah. Di antaranya apa? Husnun niyah, niat yang baik. Kalau kita ada niat yang baik, dia boleh membawa kepada kasih sayang, bukan berniat jahat. Lagi apa? Husnul zanni bin nas, berbaik sangka dengan manusia. Kita dengan orang ni baik sangkalah, jangan kita buruk sangka dengan orang. Kita baik sangka dengan orang, boleh datang kasih sayang. Lagi husnul ashrah kan, husnul ishrah, husnul ishrah, pergaulan yang baik. Jika kita bergaul dengan orang tu dengan baik, maka datang juga kasih sayang. Lagi husnul khuluq, akhlak yang baik. Kita sebut tadi akhlak hamidah kan, akhlak yang baik. Itu juga ar-rifqu bil akhirin, ar-rifqu bil akhirin, ramah. Kita ramah ataupun lemah lembut bil akhirin, dengan orang lain. Jika kita ni ramah tamah
Dengan orang lain, orang pun rasa suka. Kalau kita ni jenis pendiam-diam yang jawab, tanya sepatah, jawab sepatah, mana nak datang mahabbah tu kan. Dia tak banyak bercakap sangat. Kalau kita banyak bercakap, yang meramah, ramah yang elok lah. Bukan ramah busybody, jaga tepi kain orang kan. Dia jadi mahabbah, dia datang kasih sayang kat situ. Lagi apa? Tawaduk. Tawaduk rendah, rendah diri. Jangan kita bangga diri. Bangga diri tak datang kasih sayang. Orang dengki lagi, orang marah dengan kita, tak suka dengan kita lagi adalah. Tapi kalau kita rendah diri, orang orang akan sayang kita. Datang mahabbah itu. Lagi as-sakha. As-sakha murah hati. Dah lah rendah diri, murah hati pula. Saling bertukar-tukar barang ke, kongsi-kongsi. Ada kita masak sikit bagi pada jiran kita, kita beli buah durian lebih bagi bagi jiran kita. Jadi datanglah situ mahabbah, kasih sayang, saling tukar menukar hadiah kan. Itulah dia antara perkara-perkara yang boleh membawa kepada kasih sayang, kebahagiaan. Okey. Seterusnya kita lihat kepada an-nahyu 'anil adawati wal baghdha. Kita cerita tentang kasih sayang, maka berkenaan dengan nahyu, tegahan pula, tegahan 'anil adawah, daripada permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Kita nak menerapkan kasih sayang, bukan nak menerapkan kemusuhan dan juga kebencian. Jadi itu adalah perkara yang dilarang. Adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian ini adalah perkara yang dilarang. Apa poinnya kat sini? Boleh tengok. Yang pertama, innal islama, sesungguhnya agama Islam ini yuharimu, mengharamkan, kullu ma yuqi'u, setiap perkara yang menyebabkan, kullu ma yuqi'u, perkara yang boleh menyebabkan al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Apa segala benda yang boleh mendatangkan permusuhan, kebencian, maka Islam larang. Islam mengharamkannya. Apa dia contoh mendatangkan permusuhan? Apa namanya? Mencuri, merompak. Contoh mudah lah kan. Mencuri, merompak. Itu boleh mendatangkan permusuhan. Kita merompak, mencuri rumah jiran kita. Mendatangkan kebencian lah. Siapa suka rumah kena rompak? Boleh datangkan permusuhan. Kita dengan jiran takkan betul-betul siapa lah kalau kita tahu orang jiran kita yang mencuri rumah kita kan. Jadi benda itu diharamkan. Yang kedua, iza tarakan nasu. Jika tarakan nasu, manusia meninggalkan ma amarallahu bihi, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, waqa'at bainahum, maka terjadilah bainahum, di antara mereka ini, al-adawatu wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Kalau kita tak ikut perintah apa yang Allah suruh, berlakulah itu permusuhan dan kebencian itu. Jaga-jaga. Kalau kita tinggalkan apa yang Allah perintah itu, maka berlaku di antara kita ini permusuhan. Yang ketiga, idza waqa'at al-adawatu wal baghdha, jika berlakulah, kita dah tadi tinggalkan apa yang Allah suruh kan, maka berlakulah permusuhan. Jadi idza waqa'at al-adawatu wal baghdha, apabila terjadinya permusuhan dan kebencian itu, tafarraqu, masyarakat ini, kita ini akan berpecah belah. Wa idza tafarraqu, dan apabila kita ni telah berpecah belah, tak bersatu padu lagi, fasadu wa halaku, maka kita ini akan rosak, wahalaku, dan juga binasa, wa iyazubillah kan. Itulah dia larangan itu, nahyu tadi. Sebab tu kita ni dilarang daripada berlakunya permusuhan dan kebencian. Kalau lagi berlakunya permusuhan ini, tafarruq, pasti masyarakat manusia ini akan berpecah belah. Wa idza tafarraqu, dan bila kita ni berpecah belah, fasadu, kita ni akan rosak, wahalaku, dan binasa, baik di dunia dan di akhirat, dua-dua rosak dan binasa. Okey. Dan yang keempat, hasal Islam, menggalakkan Islam ini, alal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, supaya kita amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ni apa? Kita mengajak orang berbuat baik, wan nahyi anil munkar, dan kita mencegah orang buat jahat. Bukan kita je buat baik, kita je meninggalkan kemungkaran. Tak, amar ma'ruf ni kita ajak sekali orang buat baik, wan nahyi anil munkar, dan jika kita ada nampak orang tu nak buat kemungkaran, kita larang dia daripada buat kemungkaran. Dan juga Islam menggalakkan kita tazkiyatin nafsi wal qalbi, kita menyucikan jiwa kita dan hati kita ini, supaya kita tak ada datang permusuhan dan kebencian kepada masyarakat, kepada saudara-saudara se-Islam kita. Okey. Dan yang terakhir, panjang ni kan, wa ma yurshidu ilayil hadis, apa yang boleh kita peroleh daripada hadis ini, pengajaran dia,
Yang pertama al-hassu ala tawadhu', galakan kepada kita ni supaya tawadhu', supaya merendah diri. Fala yakunu ahadun afdalu min ghairihi. Tidak ada seorang pun afdalu min ghairihi, yang lebih afdal, yang lebih baik daripada yang lain. Kita tawaduk, rendah diri, jangan kita membangga diri, meninggi diri. Tak ada seorang pun lebih baik daripada orang yang lain. Kalau kita ni bagus satu, kita tengok orang tu ada lebih bagus daripada kita, jangan kita perasan kita ni yang paling bagus. Kita semua ni sama sahaja, tak ada lebih, tak ada kurang. Lebih kurang tu semua di sisi Allah berkenaan dengan takwa aja. Itu saja yang membezakan kita di sisi Allah, takwa. Bukan kita ni afdal dengan kekayaan, dengan kesihatan, dan sebagainya. Yang kedua, al-hasu ala ta'aluf, galakan kepada ta'aluf, bersatu padu, perpaduan, wal ikha, dan juga persaudaraan bainal muslimin, sesama muslim. Galakan daripada Islam, daripada hadis yang kita dapat, supaya kita ni bersatu padu dan juga berkasih sayang, bersaudara antara muslim. Dan yang ketiga, al-musawah. Musawah, bukan orang tanah sawah ke bendang. Musawah ni apa? Persamaan. Kita ni hidup mesti ada rasa sifat persamaan. Jangan rasa kita ni lebih pada orang lain, orang kurang daripada kita. Kita rasa diri kita persamaan. Muhimun, sangat penting, adalah penting fi ta'alimil Islam, dalam pendidikan agama Islam ini. Islam ni, dalam didikan Islam, dia mengajar kita tentang musawah, persamaan. Jangan ada lebih dan kurang antara satu sama lain, sehingga mendatangkan kebencian, pemusuhan itu. Orang tu lebih bolehlah, kita ni kurang. Tidak sebegitu. Itulah dia pengajaran yang kita boleh peroleh daripada hadis ini, menjadi panduan hidup kita, supaya kita ni bukan hanya sayang pada diri kita. Kita juga perlu sayang kepada saudara-saudara kita. Siapa saudara kita itu? Sekalian muslimin dan muslimat. Jika kita ada nampak orang muslim dan muslimat kita ini, saudara-saudara kita ini buat salah, kita tegur. Kita nak apa yang baik berlaku pada kita, kita nak juga dia berlaku kepada saudara kita. Apa yang kita benci, keburukan pada diri kita, kita juga benci kepada saudara kita itu. Okey. Dan moga-moga apa yang disampaikan dapat kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Maka habis, selesailah sudah perbahasan kita berkenaan dengan silibus kita ni, Usuluddin ni kan, tamat sudah. Jadi minggu-minggu akan datang kita akan tengoklah apa yang bersesuaian untuk kita isi masa kelas kita ini. Cukup sekadar itu dahulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.